Halo, hari ini saya bercerita pasal konfrontasi. Konfrontasi ni disebabkan oleh sifat tamak Soekarno. Soekarno ni dia telah berjaya mengalahkan bangsa-bangsa lain di Sumatera dan Kalimantan pada tahun 1945. Dan dia pula mau try lah bangsa Melayu. Malangnya Soekarno telah menjolok sarang tebuan. Kalau kita lihat sejarah pada zaman dulu, banyak orang daripada Sumatera telah lari ke Malaysia semasa penjajahan Belanda. Kalau kita lihat dalam video ni, kita boleh lihat dulu orang Sumatera dibantai oleh askar Belanda dan juga Jawa. Sehinggalah sekarang orang Sumatera masih tidak dapat menerima hakikat mereka telah dijajah oleh Jakarta dan Indonesia. Sebab pada masa dulu tamadun-tamadun dan kesultanan sana telah dihapuskan oleh Indonesia sebelumlah Belanda pulang. Kalau kita nak lihat, Indonesia adalah sebuah negara Bhinneka Tunggal. Maksudnya majoriti menjadi penguasa. Kalau kita lihat geografi Indonesia, Pulau Jawa, mereka mempunyai populasi yang tinggi ya. Mereka adalah 70% negara bangsa atau bangsa Jawa, 70% yang paling banyak di Indonesia. Maka jika orang Melayu masuk Indonesia, kita akan menjadi minoriti. Itu pasal Tunku Abdul Rahman ambil cara tidak berperang dan melanjutkan perang. Kalau Malaysia menjajah Indonesia, akibatnya banyak ya. Orang Jawa akan diseksa dan banyak Pulau Jawa dan lain-lain wilayah akan diserahkan kepada negara barat. So Malaysia tidak ambil peluang untuk berperang. Kalau kita lihat pada zaman perang ini, Soekarno telah menyebabkan Indonesia bankrupt. Disebabkan Indonesia bankrupt, mereka tidak mampu untuk perang. Malaysia telah mengalahkan Indonesia tak sampai 1 hari hingga 2 hari ya. Kalau kita lihat dalam video ni, pada masa tu Asia Tenggara tersekat ya. Ini telah merisaukan Amerika yang telah berdagang dengan kita. Pada masa tu juga tentera nasional Indonesia seperti tentera laut, tentera udara yang canggih, mereka dengan buatan kapal perang Rusia dan juga China gagal ya untuk tembus di dalam wilayah Malaysia. Akibat daripada perang ini, Indonesia telah kalah laut dan juga udara. British telah ajaklah tuanku untuk jajah Indonesia, tapi tuanku tahu kalau jajah Indonesia akan menyebabkan ekonomi Malaysia juga tak berapa baik. Sebab kita tahu populasi Indonesia, contohnya di Pulau Jawa, mereka ni bukannya semuanya Islam pada masa tu ya. Masih mengamalkan sekula ataupun agama kejawen. Disebabkan sikap Tengku ini, British telah menerimalah pandangan Tengku. Bayangkan kalau kita jajah Indonesia, orang Jawa akan menjadi majoriti dan orang Melayu dengan sistem pilihan raya yang ada, kita takkan dapat menubuhkan kerajaan. Contohnya Pulau Jawa jugalah akan menjadi penguasa. So Malaysia mengambil sikap tidak menjajah Indonesia. Pada zaman perang konfederasi ni, Indonesia kalah ya. Mereka tak mampu pun nak tembus laut dan udara Malaysia. Askar Malaysia pada tu 16,000 je. Askar Indonesia dengan tentera laut, tentera udara berjumlah 360,000 pun gagal perangan kita. Pada masa tu ranking Indonesia nombor 15 dunia. Malaysia pada masa tu kesian ya dengan orang Indonesia. Mereka ni kurang pelajaran. Lepas tu mereka anggap Soekarno ni macam Tuhan ya, terlampau kuat. Dan akhirnya Tunku Abdul Rahman telah mengajar negara Indonesia ni betapa kuatnya mereka, akhirnya tewas di tangan orang Melayu. Sebab itulah sehingga sekarang orang Indonesia masih berdendam dengan orang Melayu. Kalau kita lihat pada zaman itu, Tunku Abdul Rahman telah membuli Soekarno. Soekarno telah ditamatkan jawatannya. Soekarno telah dihalau oleh rakyatnya dan menyebabkan Soekarno stres. Akibat daripada stres, Soekarno telah menjadi sakit ya. Itulah bijaknya Malaysia. Malangnya pada masa itu Tunku Abdul Rahman tidak menjajah Indonesia kerana kita tahu, macam saya cakap tadi lah, kalau kita jajah negara yang miskin buat apa? Sumatera dengan Kalimantan pun kalau kita jajah, kita akan berhadapan dengan orang daripada Pulau Jawa juga. So Malaysia tidak menjajah Indonesia. Tunku Abdul Rahman pada masa tu berfikiran jauh ya. Kita tak nak nanti perang saudara. Kalau kita lihat negara Indonesia hingga sekarang, mereka masih benci dan dendam dengan orang Malaysia. Ini disebabkan mereka berbangsa Jawa dan kita berbangsa Melayu, ada Banjar, Dayak, semua ada. Tapi Indonesia tak ada ya. Dia bangsa Jawa saja menjadi penguasa. Disebab itulah Malaysia tidak akan terima ya Bhinneka Tunggal ni sampai bila-bila.
Dan itulah sebab Malaysia menjadi Malaysia sekarang. Bye-bye.